Balik muar menuju kampung. Sarapan pagi, kopi dan lontong. Orang muda kacak melambung. Songkok sengit, saku kosong. Begitulah pantun seloka menggamit kembara Persada Jenal mengisi paparan minggu ini. Songkok. Songkok adalah perhiasan kepala yang dikategorikan dalam kumpulan The Star. Di Muar Johor, nama Mas'ud Husin begitu sinonim dengan songkok buatan tangan kerana Allahyarham Mas'ud sudah pun memulakan perniagaan songkok seawal tahun 1945 lagi. Dan kini legasinya terus diwarisi dari ke generasi melalui Nur Dalila Abdul Ghani bersama suaminya Zahidi Zakaria serta anak-anak mereka. Sebagai pelengkap kepada peragaan rasmi baju Melayu, songkok mempunyai pelbagai variasi iaitu songkok rata, songkok bulat, songkok lipat dan songkok istiadat. Tetapi apapun juga jenisnya, proses pembuatan masih sama. Bermula dengan kerangka daripada cardboard hinggalah corak dalam songkok serta kemasan akhir jahitan. Yang mana setiap satu proses pembuatannya memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Lazimnya, fabrik baldu pula menjadi pilihan utama pelanggan. Butik Mas'ud songkok ni pada saya kualiti dia, mutu dia, banyak tempat lagi yang di mana Muar ni kedai-kedai songkok, tapi pada saya pilihan saya memang di sinilah. Jenama Mas'ud Songkok boleh dikenali melalui kehalusan jahitan buatan tangan, warna dan fabrik lembut yang terdapat di bahagian dalam songkok. Selain itu, sama ada yang ditempah atau siap dipakai, kedua-dua songkok jenama Mas'ud mempunyai ketinggian yang bermula dari 3 hingga 5 inci dalam pilihan warna hitam dan biru gelap. Sebenarnya songkok ni sama ada yang pukal ke ataupun yang handap tangan, kebanyakannya sebenarnya dia ni songkok ni kebanyakannya memang buatan tangan. Beza songkok ni, contoh macam songkok kopi okey, itu kebanyakan guna mesin. Jadi kalau songkok hitam ni kebiasaannya memang dia buatan tangan. Cuma membezakan songkok kita dengan songkok yang pukal ni. Okey, macam kita punya songkok ni kita akan buat dia punya dalam dia manual lah, manual menggunakan mesin jahit yang biasa ni. Jadi dia punya bunga dalam tu semua kita olah menggunakan mesin ni. Kalau yang pukal tadi, dia menggunakan mesin embroidery yang besar. Jadi dia boleh produce dalam dia punya material tu dalam large capacity lah kan. Yang kita punya ni kita jaga kualiti lah, pasal yang kita punya ni dia ada peminat dia. Sebab songkok ni dia lebih kepada bentuk dan apa dia punya seni dia. Sebab itu songkok buatan tangan ni menjadi pilihan orang ramai lah. Kebanyakannya kalau kita kat sini kat Muar ni, kita banyak customer daripada KL, daripada seluruh Malaysia lah. Ada yang datang daripada Negeri Sembilan, all the way from Negeri Sembilan datang sebab dia nakkan songkok buatan tangan. Sebab kat sini kita boleh custom made songkok. Pun begitu, pelanggan masih berpeluang memiliki songkok mengikut cita rasa sekiranya mereka membuat tempahan. Saya beli songkok di kedai Mas'ud Husin ni kerana songkok ini mempunyai kain yang bagus dan selesa dipakai. Kemudian kualiti dia pun sangat menarik, dia punya design lah sangat unik, lepas tu sangat selesa dipakai. Seterusnya dia punya trademark tu, ketinggian songkok tu sangat mantap lah orang kata, sesuai dengan orang Johor pakai. Lepas tu saya juga harga pun bertatutan lah dengan design dia.
Lepas tu senang. Lepas tu dia punya design tu handmade. Okey, itu dah dia. Memang selesa pakai, orang kata. Mantap itu. Bagi songkok yang ditempah, setiap pelanggan akan mendapat sentuhan rekaan eksklusif sebagaimana koleksi songkok yang dipakai oleh kerabat Diraja Johor, bekas Perdana Menteri Malaysia, ahli Jumaah Diraja Johor serta orang-orang kenamaan baik di Johor mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Sebenarnya saya ni memang duduk dengan arwah atuk saya daripada kecil dan saya merupakan cucu sulung dan belajar menjahit daripada arwah atuk saya. Maknanya bukanlah belajar tu betul-betul sebab dia bela saya. Jadi bila kata memang kita dah hidup dalam family tu, hari-hari tengok secara tak langsung kita mahir. Jadi maknanya masa saya graduate, masa arwah atuk saya dah meninggal, saya kena balik tolong nenek saya, suka tolonglah sambungkan apa orang kata perniagaan ni. Sebab apa, kita ni kira generasi yang daripada arwah atuk saya ketiga lah. Yang kedua tak ada ambil alih langsung. Maknanya daripada makcik ke arwah mak saya ke semua memang tak ada. Jadi saya ni macam bila diorang dah bela kita kan, jadi saya pun mendalami lagi pembuatan songkok. Ini belajar sendiri. Tanpa ada orang ajar. Maknanya apa yang kita tengok tu kita praktikkan, kita praktik hari-hari, lama kita mahir. Itulah yang penting dalam konsep perniagaan dalam Islam. Utamakan keberkatan dan patuhi kepada prinsip muamalah Islam dengan sentiasa bersikap positif, menjaga kualiti produk walaupun sudah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam perniagaan. Bahan mentah kita macam kita ada banyak kategori jenis songkok. Velvet pun ada banyak jenis. Daripada yang terbaik dan yang biasa ada. Jadi yang baik pada harga yang tinggilah. Yang biasa-biasalah. Jadi bila kita ada banyak kategori songkok, jadi semua lapisan masyarakat mampu untuk memiliki songkok masa usia ni. Contohi Khadijah Khalid dan Saidina Utsman bin Affan sentiasa menjaga pengurusan perniagaan dan memberi perkhidmatan yang terbaik daripada setiap nilai keuntungan yang dituai. Dia punya buatan dia sangat cantik. Lepas tu dia punya kualiti sangat baiklah, dia kata pilih. Jadi untuk orang yang suka memakai songkok-songkok ni rasa macam terasa terletak dan cantik untuk dipakai. Itulah yang kita pilih lah, dia kata. So tak mustahil lah dia menjadi satu pilihan orang-orang di Muar ataupun orang-orang yang datang untuk membeli di sini. Ini proses apa ni? Okey, yang ini kita proses mengukur saiz songkok. Di mana cara mengukur dia kita dah ada dia punya mold dia lah. Jadi kita ukur sajalah. Jadi dia akan dibagi lah ikut sizing dia. Yang ni saya ukur dia macam itulah. Ini berapa lama buat? Ini kejap je. Kita cuma gariskan dia, lepas tu kita cantumkan.
Dia ikut saiz yang dah kita tandakan lah. Okay, yang ini kita proses memasang kain hitam. Jadi sebelum kita nak mukur, kita kena pasang kain hitam dululah. Jadi kita dapat tutup dia kan. Okey, kain hitam ni. Jadi bila kita sudah pasang, nanti kita akan lipat dia dua. Lepas tu nanti kita akan ukur lah macam tu. Kita akan ukur. Lepas tu kita akan cantum. Bila cantum nanti kita akan balas dia. Bila kita dah balas dia, barulah kita pasang kulit. Lepas tu kita dah boleh pasang atas dia macam tu. Cara dia. Lokal ataupun import? Yang ini import punya. Okey. Yang ini biasanya kita import daripada negara jiran kita lah, Indonesia ni. Yang ini memang kebanyakannya kita import. Yang kalau yang kita sendiri pun kita ada buat sendiri. Yang kita buat sendiri macam ni. Yang ini kita buat sendiri. Yang ini untuk songkok-songkok yang berkualiti tinggi, kebanyakan kita buat sendiri. Jadi yang proses dibuat sekarang ni menjahit, dia panggil pelan dalam ataupun rangka dalam lah. Jadi yang ini sejauh ni sekarang tengah kita ajar lah cara teknik untuk menjahit dalam pelan ni. Jadi dia kalau songkok ni, kalau kata dia tak pandai buat songkok pun, tapi kalau dia boleh jahit dalam ni, dia dah boleh menjana pendapatan lah. Yang ini. Yang ini asas buat songkok. Kalau kita tak ada pelan ni, kita tak dapat susah lah nak buat songkok kan. Tapi yang ini memang kita kena tahu. Kalau ada pembuatan songkok, kalau kita buat songkok, kita mesti tahu semua. Daripada pelan hingga jadi songkok. Dia kena macam tu. Jadi dia yang ni, dia tengah belajar cara nak buat songkok pelan dalam ni. Sekejap dia buat lah. Ini bergantung. Kalau dia baru jahit, dia lambat. Tapi kalau dia dah berpakar, cepat. Okey. Jadi kalau macam ni, macam anak saya ni, dia dah pakar. Dia dah kira kategori, bukanlah pakar, tapi kira dia dah antara boleh jahit dengan cepat lah. Jadi keputusan dia pun dah cantik lah. Dia dah boleh jahit. Jadi dia dah cantik lah jahitan dia. Jadi ini kita kena jahit dulu benang merah. Dah siap benang merah, nanti kita akan balas benang kuning. Jadi dia dah siap lah. Jadi kebiasaannya satu pelan ni ataupun kertas ni, dia boleh buat dua songkok. Ni untuk dua songkok. Untuk ketinggian yang ni, biasa kalau kita kat sini, ketinggian songkok kita lebih kurang 4 inci hingga 5 inci lah. Itu kebiasaan yang laku lah. Kalau yang paling laku 4 inci. Kat pasaran 4 inci yang paling laku lah. Itu dia. Okey. Saya telah terlibat ke dalam ni pembuatan songkok ini dan saya akan menolong kedua ibu bapa saya. Saya terlibat semasa saya kecil dan mereka telah mengajar saya menjahit dalam bidang songkok ataupun memotong baldu. Jadi saya ingin meneruskan perniagaan ini ataupun legasi sampai ke besar, insyaAllah boleh saya tolong. Kita ada songkok biasa, macam yang 3,5 inci baldu biasa yang macam selalu budak-budak sekolah pakai kan. Tapi kita masih pakai kualiti yang baik lah walaupun dia baldu biasa. Lepas tu kita ada baldu yang baik. Lepas tu last sekali kita ada buat songkok lipat. Kita punya konsep boleh lipat, tapi bila kita buka, kita pakai macam songkok biasa. Selalu songkok lipat bila pakai kan macam tak berapa formal kan. Jadi bila orang nak travel kan, ataupun yang mana kerja government kan, bila ada apa-apa event kan, dia nak pakai songkok. Jadi kita buat bila buka pakai seperti songkok biasa, tapi boleh dilipat. Yang ada kat pasaran selalu bila pakai tak nampak macam ni lah kan, presentable lah. Itu yang paling terakhir, itu yang paling laris. Songkok ni merupakan satu pakaian yang biasa sinonim dengan orang Melayu. Cuma di Malaysia ini, songkok ini dia, bila orang Melayu dia pakai songkok, orang akan kaitkan dengan Islam. Sebab dari dulu sampai sekarang, bila kita pergi masjid, kita nampak selalu orang pakai. Masa zaman tak ada kopiah dululah. Dan sekarang ni bila kita sebut pasal songkok, dia merupakan suatu pakaian budaya kemelayuan yang dipanggil berbentuk rasmi, yang digunakan pakai oleh pembesar-pembesar negara kita. Kita kalau biasa masuk dalam program TV pun sebagainya, dia merupakan satu
bentuk kemegahan kita, identiti Malaysia. Kalau kita pergi ke Olimpik ke mana ke, kita akan pakai itu sebagai satu kebanggaan kita lah, identiti kita. Dan kalau nak tanya pasal kaitan dengan Islam, macam sebut tadilah, kalau di Malaysia ni terutamanya di Brunei, setengah tempat di Indonesia, di Singapura, mereka gunakan ni untuk sebagai satu mana ada kaitan dengan solat, dengan sembahyang, kenduri kenara dan sebagainya. Cuma kalau di Indonesia ni mungkin agak beza sikit, sebab mereka kita tak kenal ada yang beragama Hindu pun mereka pakai songkok juga. Tapi rata-rata kalau sebut di Malaysia ni, dia ada satu pakaian agama kita lah. Tapi dia tidak melimitkan, menghadkan, maknanya bangsa lain pun boleh pakai juga. Begitulah. Wallahualam. Sebelum PKP, penjagaan boleh dikatakan baiklah, sebab orang ramai boleh merentas negeri. Masa PKP agak slow disebabkan PKP. Tapi kita masih lagi adalah order daripada online. Jadi kita ada juga buat tempahan-tempahan daripada orang yang sekitar kan. Jadi ada beza lah. Cuma sekarang ni dah boleh merentas. Jadi dia punya, kita perlahan-perlahan lah mula berniaga. Dan pendapatan pun bertambah baik lah selepas PKP yang baru ni. Menyusuri sungai berperahu, pulang dari Bandar Muar. Masa hadapan, siapa yang tahu? Teruslah berusaha dan berdoa. Allah memberi hikmah, ilmu dan pengetahuan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan bererti dia telah diberi kebaikan. Yang tersirat dan tersurat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269.